8 kawasan dijangka alami air pasang ekstrim esok. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ya, golongan belia berharap Belanjawan 2025 beri tumpuan kepada usaha mewujudkan ekosistem keusahawanan mapan dengan fokus kepada bantuan pembiayaan dan latihan. Menurut Presiden Persatuan Alumni Fellow Perdana Malaysia, Syed Muhammad Arif, ia bagi mempertingkat pendapatan belia menerusi pelbagai bidang. Antara harapan kami sebagai satu persatuan yang kami telah membincang bersama dan juga telah present resolusi kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi adalah untuk mengadakan satu National Youth Innovation Fund untuk memastikan ada facilitation, bimbingan kepada golongan belia untuk memulakan bisnes ataupun keusahawanan dan memastikan ada ekosistem yang membantu untuk membimbing mereka. Aspek infrastruktur bagi menangani isu banjir khususnya di kawasan perumahan. Itu antara harapan penduduk Taman Desa Tanjung Damai, Kuala Nerus, Terengganu terhadap pembentangan Belanjawan 2025 esok. Kami rakyat di sini dapat mendapat lebih banyak peruntukan untuk membaiki infrastruktur supaya kejadian seperti banjir dapat diatasi lah. Bajet dia macam kalau boleh meningkatkan infrastruktur lah. Lepas tu macam untuk tempatan banjir ni perlu dibuat lah. Kami sebagai rakyat mohon sangat untuk memperbaiki lagi infrastruktur terutamanya di kawasan perumahan. Baikilah longkang-longkang ke, lepas tu baik pulih parit, sistem pensaluran tu agar lebih baik. 400 juta ringgit diperuntukkan dalam Belanjawan 2024 untuk program keterjaminan makanan. Ini termasuk 150 juta ringgit bagi pengoptimuman tanah dan 50 juta ringgit untuk tender baja bagi meningkatkan pengeluaran tanaman di 4 negeri termasuk Selangor. Peruntukan itu dijayakan lagi dengan sokongan pembangunan sektor pertanian moden melalui penggunaan teknologi Internet of Things atau IoT. Ia menjadi antara usaha menarik lebih ramai golongan muda menceburi bidang itu. Salah satu ladang yang berjaya mengaplikasikannya adalah ladang Golden Melon di Hulu Selangor. Laporan Siti Farah Nadia Fadlun. Pusat Pertanian Batangkali Hulu Selangor kini antara perintis penggunaan teknologi IoT dalam sektor pertanian. Ladang Golden Melon di kawasan seluas 2.5 ekar ini telah berjaya menaik taraf sistem pembajaan menggunakan teknologi ini. Dengan adanya sistem perlindungan hujan yang merangkumi 20 buah rumah hijau, ladang ini berjaya mengurangkan pembaziran hasil sehingga 30% dan meningkatkan pengeluaran kepada 1 tan seminggu. So, sebelum kita guna IoT dan selepas kita guna IoT, dia punya perbezaan tu adalah dalam 30%. Dan dalam sebulan tu kita boleh buat anggaran. Sebelum ni kita mendapat 22,400 atau 23,000. Sekarang ni penghasilan kita sebulan 32,000. Selain meningkatkan hasil pengeluaran, penggunaan sumber seperti baja, air dan tenaga dapat dioptimumkan menjadikan ladang ini lebih mesra alam. Hasil tanaman yang berkualiti tinggi turut dipasarkan secara konsisten ke pasaraya tempatan. Pengurus ladang Muhammad Ruzaini berkata, melalui peruntukan RM20,000 yang diterima bagi menaik taraf sistem IoT di ladangnya, membolehkan operasi dijalankan dengan lebih cekap. Di sini kami ingin berterima kasihlah kepada pihak kerajaan Madani kerana membantu petani macam kami yang masih muda ni untuk menambah baik sistem pembajaan supaya kami boleh pergi secara optimum lah. Dan di sini disebabkan ada sistem IoT ni, kami dapat mengurangkan pekerja untuk
menjaga pemejaan kami. Sementara itu, Exco Infrastruktur dan Pertanian Selangor, Insinyur Izham Hashim menekankan komitmen kerajaan negeri dalam memajukan sektor pertanian melalui teknologi moden seperti ini bagi memastikan keterjaminan makanan negara. Itu teknologi tu, mana kita boleh tingkatkan hasil tu. Kemudian penggunaan IoT. Sekarang kita dah buat penternakan udang kara di Kuala Langat, dah berjaya, Hulu Langat. Kita telah usahakan 6 usahawan RM120 udang yang keluar besar, yang merah. Kita pakai 100% IoT. Kita yang di-develop, yang diusahakan oleh anak-anak tempatan. Dia kawalan, dia pakai handphone, dia boleh tengok bagaimana keadaannya dan automatically dia akan kawal air itu supaya tidak rosak. Jadi semua ni teknologi itu kita dah, drone kita dah lama dah pakai. Jadi teknologi ni akan dipertingkatkan lagi dan kita akan kenal pasti lagi teknologi itu. Dengan sokongan berterusan kerajaan Madani, inisiatif ini dijangka memberi impak besar kepada sektor pertanian sekaligus membuka lebih banyak peluang kepada generasi muda. Laporan Siti Farah Nadia Fazlun, RTM. Elemen futuristik dan penggunaan teknologi canggih antara kelainan yang akan dibawa RTM dalam siaran langsung Belanjawan 2025. Selain elemen pertama kali ditonjolkan, pengacara bukan manusia, Fiona. Pengintegrasian elemen kecerdasan buatan AI dan teknologi dalam penyiaran itu sejajar aspirasi kerajaan. Ini dia akan ada movement, ada pergerakan dan dia boleh bercakap, dan yang paling best sekali dia mengambil tugas seorang pengacara. Ada segmen-segmen yang utama yang mana robot ini akan menemubual penganalisis dan juga menemubual pemain-pemain industri yang kita bawakan. So akan ada segmen yang mana pengacara manusia iaitu Ismail dan juga Raja Sufia yang akan bersama di set utama kita menemubual panelis. Tetapi ada juga segmen yang mana robot ini bertindak sebagai pengacara. Program ini turut disiarkan dalam 2 bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Belanjawan 2025 kali ini juga bukan sahaja dalam bahasa Melayu tetapi juga dalam bahasa Inggeris yang akan disiarkan secara langsung menerusi TV2. Jadi Belanjawan 2025 dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ini bukan sahaja boleh ditonton di kaca televisyen tetapi juga melalui platform media sosial. Segmen-segmen lain juga akan ditampilkan menerusi grafik interaktif CGI kepada penonton. Siaran ini akan berlangsung esok bermula pukul 3 petang yang disiarkan di TV1 dan TV2. Baik, fenomena air pasang besar melanda beberapa negeri secara berperingkat mulai hari ini hingga Jumaat depan. Penduduk di kawasan terlibat diminta berwaspada dan sentiasa ikut arahan pihak berkuasa. Di Selangor, air pasang besar dijangka berlaku 4 hari mulai hari ini. Paras air di stesen Pelabuhan Kelang diramal melebihi 5.5 hingga 5.8 meter. Daerah yang dijangka terjejas, Kelang, Kuala Langat, Sabak Bernam dan Kuala Selangor. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kedah kenal pasti 114 kawasan di 11 daerah yang berisiko alami fenomena air pasang besar. Ia dijangka berlaku mulai esok hingga Isnin ini. Baling paling banyak terjejas diikuti Langkawi, Bandar Baharu dan Kuala Muda. Di Terengganu, 41 kampung berisiko dilanda banjir berikutan fenomena air pasang besar yang dijangka berlaku malam ini hingga Jumaat depan. Ia membabitkan daerah Besut, Kemaman, Setiu, Marang dan Dungun. Sementara itu, fenomena air pasang besar dijangka melanda Perlis mulai esok hingga Ahad ini. Antara lokasi dijangka terjejas ialah Kampung Bakau, Kampung Tok Kandang, Kampung Kota Keran dan Kampung Repoh di Kangar.
siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Bertemu kembali. Jualan tempatan sebanyak 20 bilion ringgit disasarkan Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Ia selaras Pelan Strategik Industri Perkayuan Negara NTISP menjelang 2025. Justru, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB telah menganjurkan pameran Wood and Lifestyle Fair 2024 yang berlangsung selama 4 hari di Central ICT Shah Alam. Menurut pengarah pembangunan industrinya, Faridatul Nazli Muhammad Zain, pameran adalah untuk memperkenal dan mempromosi pemasaran produk penggunaan kayu dan perkhidmatan usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS kepada pengguna domestik. Selain memupuk minat masyarakat terhadap seni ukiran kayu. Kali ini kita mensasarkan lebih kurang 1 juta sales dan kebiasaannya is more than that lah. Tapi dia bergantung jugalah sebab kita buat Jumaat, Sabtu hingga 2 minggu. So di samping itu selain daripada jualan yang kita nampak, kita juga ada pelbagai program lain, demonstrasi dan juga pertandingan kuis dan juga untuk kanak-kanak kita ada pertandingan mewarna lah. Pameran turut menghimpunkan 16 usahawan yang melibatkan 26 reruai kesemuanya. Industri perkayuan terus menjadi antara tonggak ekonomi negara dengan Malaysia menduduki tangga ke-10 sebagai pengeksport perabot dunia tahun lalu. Setakat Julai 2024, jumlah eksport kayu dan produk kayu meningkat sehingga mencecah 13.3 bilion ringgit disokong oleh segmen perabot sebanyak 41% bernilai 5.5 bilion ringgit. Selaras aspirasi desa madani dan misinya, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah akan terus berusaha membasmi kemiskinan. Kesediaan itu dalam memastikan setiap rakyat terutama masyarakat desa menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan berkualiti. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan juga komited mengurangkan ketidaksamaan serta memperkasa masyarakat desa. Ia melalui pelbagai inisiatif pembangunan, peluang ekonomi dan akses kepada pendidikan serta kemudahan asas. Akuinya, tiada siapa yang harus ketinggalan dalam arus kemajuan negara. Perkara ini dinyatakan beliau menerusi Facebook sempena Hari Pembasmian Kemiskinan Antarabangsa 2024. Sambutan Hari Pembasmian Kemiskinan Antarabangsa pada 17 Oktober setiap tahun merupakan satu peringatan bahawa kemiskinan isu global yang perlu ditangani secara tuntas. Ibu bapa kepada kanak-kanak yang sedang dalam pelindungan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM susulan OP Global perlu kemuka bukti pertalian darah bagi menuntut anak-anak mereka. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ini kerana pihaknya mempunyai sebab untuk meragui kesahihan pertalian darah dalam beberapa tuntutan yang dibuat. Setakat ini, pihaknya menerima kira-kira 200 permohonan daripada ibu bapa untuk mendapatkan semula anak-anak mereka.
Kita perlu menjalankan penelitian dulu. Sebab apa kita perlu mengadakan penelitian itu kerana mungkin ada yang betul-betul ibu. Tapi ada dalam beberapa peratus yang kita perolehi itu, anak itu tidak pernah melihat ibunya. Jadi sebab itu kami perlu memastikan mereka yang menuntut itu memang ibu. Jadi proses-proses ke KKM perlu dilalui sebelum pergi ke mahkamah. Itulah keadaan terkini ya. Jadi saya juga mengharapkan mereka ni dapat dikeluarkan seberapa segera. Sebarang permohonan untuk memulangkan kanak-kanak terlibat juga tertakluk kepada pemeriksaan kesihatan bagi memastikan tiada unsur jenayah seksual atau kecederaan fizikal. Sebanyak 96% daripada 3,847 kanak-kanak yang dilaporkan hilang dari 2020 hingga September lalu berjaya ditemukan. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution yang melibatkan kanak-kanak berusia 13 hingga 18 tahun. Puratanya 770 kes setahun, kurang lebih 2 kes sehari. Yang menariknya adalah daripada 3,847 kes kanak-kanak hilang ini, kanak-kanak ini umur 18 ke bawah ya, yang berjaya pihak polis jumpa semula adalah 96%. Maknanya bagi setiap 100 hilang, 96 kita selamatkan. Dan yang meninggal atau bila kita jumpa tu mati 10. Ya. Jadi yang bakinya itu masih kita klasifikasikan sebagai masih hilang. Beliau menyeru orang ramai segera laporkan kes kehilangan kanak-kanak kepada pihak polis tanpa menunggu tempoh 24 jam. Kesemua anggota pasukan Malbat yang berada di selatan Lubnan berada dalam keadaan selamat tanpa sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan aset. Bagaimanapun, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin mengakui ancaman tentera Israel semakin meningkat. Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa Bersatu UNIFIL telah menetapkan garis panduan bagi menjamin keselamatan semua pasukan bawah misi pengaman tersebut. Kesemua pasukan di bawah Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNIFIL termasuk pasukan Malbat 85011 yang beroperasi di selatan Lubnan telah diarahkan untuk tidak melaksanakan operasi rondaan atau pergerakan logistik dan kekal di penempatan masing-masing. Mengambil kira keselamatan petugas, markas UNIFIL juga telah mengaktifkan pelindungan di dalam kubu mengikut prosedur yang telah ditetapkan sehingga keadaan terkawal. Angkatan Tentera Malaysia akan terus memantau situasi di selatan Lubnan dan memaklumkan perkembangan dari semasa ke semasa. Lebih 200 premis persundalan di Ibu Negara diserbu sejak Mei hingga 30 September lepas. Daripada jumlah itu, 149 orang warga tempatan ditahan dan 632 lagi melibatkan orang warga asing. Tindakan pembenterasan giat dijalankan bagi menyekatkan aktiviti persundalan terutama di kawasan yang dikenal pasti berpotensi dalam menawarkan aktiviti ini dan tiada tindakan pilih kasih sama ada penawaran persundalan golongan elit maupun golongan bawahan akan diambil tindakan yang sama.